minta Allah ampunkan kita. Tak payah cerita dosa kita pun, tapi minta tolong doakan saya, Allah ampunkan dosa saya, tolong ya, kau buat dosa apa? Taklah, doa je, Allah ampunkan dosa saya, sebagai hamba Allah ni banyak dosa, doa je. Harap orang doakan kita, apatah lagi orang soleh. Ini Nabi ajarkan. Maka Nabi kata pada sahabat semua, mohonlah keampunan Allah untuk Ma'is bin Malik sebelum nak kena tu. Jadi sahabat semua doa, semoga Allah mengampunkan Ma'is bin Malik, kata-kata sahabat. Dan Nabi bersabda, hukuman tersebut dilaksanakan, Nabi bersabda, sesungguhnya dia telah bertaubat. Ma'is ini telah bertaubat, yang mana jika taubatnya itu dibahagi-bahagikan kepada seluruh umat, ia cukup untuk semua. Ia cukup untuk semua. Maha suci Allah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ini khabar baik untuk kita semua pendosa. Khabar baik yang tidak ada dusta dari Nabi SAW. Bahawa setiap orang yang melakukan dosa kembali tunduk, patuh, lunak, mengakui bahawa dia berdosa dan menghentikan sungguh-sungguh dan menutup semua jalan-jalan kejahatan, insya-Allah Allah akan beri jalan keluar buatnya dan memuliakannya kembali, membersihkannya kembali. Subhanallah. Jangan putus asa langsung atas rahmat Allah. Dan Ustazah nak tutup perbincangan kita hari ini, Yati, subhanallah. Dalam Abu Al-Lays Al-Samarqandi, dalam kitabnya, ya, ada satu kitab ni, Tanbih Al-Ghafilin, menyatakan bahawa sebahagian hukama, orang-orang bijak pandai ni, menyebutkan taubat seseorang itu dapat diketahui pada 4 perkara. Yang pertama, jika dia sudah dapat mengawal lidahnya dari berkata dusta. Jangan dah buat dosa, tambah lagi dengan dusta. Tak payahlah, jangan tambah dah. Ya. Dari dusta, ribah, mengata-ngata pula. Kita ni baik, kita mengata orang yang lain pula. Dan kata-kata yang tak penting baginya. Orang Islam, orang mukmin ditinggalkan hal-hal yang tak penting untuk dia baca, untuk dia dengar, untuk dia fikirkan. Tak ada kaitan untuk dunia dan akhiratnya. Tidak ada manfaat yang menambahkan ketaatan, dia tinggalkan. Kalau kita baca satu benda, kita rasa ini tak menambahkan ketaatan, bahkan menjadikan aku orang yang lebih buruk, tinggalkan. Ya. Yang kedua, itu maksud dia orang bertaubat, diterima taubatnya. Jika dia sudah tidak ada rasa hasad, dengki, iri hati terhadap semua manusia. Dia sayang semua orang. Dia nak semua kebaikan pada semua orang. Orang yang buat dosa pun dia harap, ya Allah ampunkan dia. Kalau engkau beri hukuman kepada dia, mudah-mudahan hukuman itu menjadi pengajaran kepadanya. Bukan kerana, pada muka lah kena hukum, bukan. Pada muka lah tu, bukan. Pada muka lah dia susah. Pada muka lah mati semua keluarga dia, bukan. Walaupun jahatnya satu orang itu, tapi kita nak Allah mengadilinya sesuai. Dan Allah itu maha adil. Serahkan. Kadang-kadang orang tanya, saya tak tahu nak doa apa, jahat sangat orang ni, Ustazah. Maka kita doakan, ya Allah, dan aku serahkan urusannya itu kepadamu, ya Allah. Dia telah berlaku zalim kepadaku, ya Allah, sungguhnya aku serahkan urusannya itu kepada engkau. Engkau lah Tuhan yang maha adil. Dan aku mengadu segala kesedihanku kepada engkau. Guna doa ini sebaik-baiknya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Serah kepada Allah. Nombor 3, jika dia telah menjauhi rakan taulan yang jahat, dari kawan-kawan yang jahat, kumpulan yang jahat, ataupun segala anasir yang jahat, apa-apalah, telefon ke, hubungan dengan siapa-siapa ke, apa sahaja yang jahat. Dan yang nombor 4, sentiasa bersiap sedia menghadapi mati. Ini tanda orang yang taubatnya, subhanallah, mudah-mudahan Allah terima. Kata hukama, orang yang bersiap sedia menghadapi mati, dia selalu istighfar. Nabi kata satu hari kurang-kurang 100 kali kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam hati tu, ya Allah ampunkan aku, ya Allah, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan waktu istighfar tu tengok handphone. Jangan waktu istighfar tu tengah buat benda-benda lain. Kalau masak sambil istighfar tu tak apa. Tapi tengok handphone tu kan kita buat benda yang melalaikan yang lain. Tak payah. Istighfar sungguh fokus dengan Allah. Dan dia melakukan ibadahnya sungguh-sungguh kepada Allah. Ada satu kisah yang kita selalu lakukan dalam hidup kita. Kalau ibu-ibu ataupun ayah mengajar anak mengaji. Ini sangat terkesan untuk diri Ustazah. Bila kita mengajar anak kita mengaji, Yati sedang pendengar ataupun membaca dan sebagainya, kita kadang-kadang terlupa.
Dan kita ajar tu anak cepat faham. Ada anak yang lambat kadang-kadang. Ada anak yang lambat faham. Ada anak yang tak keluar-keluar juga perkataan. Ada anak tak dapat bezakan huruf. Ya, huruf H, huruf H, tak dapat nak bezakan. Berkali-kali ajar tak lepas-lepas juga. Ajar lagi tak lepas, ajar lagi tak lepas. Kita ajar mengaji. Kita harap anak kita itu, kita ada KPI kita supaya anak kita itu pandai macam orang lain. Macam anak orang lain. Umur macam ni dah pandai macam ni. Umur macam ni dah pandai macam ni. Jadi kita desak. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita guna kekerasan. Kadang-kadang kita tunjukkan kecewaan. Dah lah tak payah mengaji lah. Sudah lah. Tak payah lah. Penat dah ajar. Penat ajar tak faham juga. Kita. Kadang-kadang kita terleka. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Subhanallah. Apa maksudnya? Ar-Rahman. Allah itu sendiri Ar-Rahman. Penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan belas kasihan. Yang maha pengasih, maha penyayang. Segala sifat belas ini milik Allah. Alam Al-Quran. Allah yang mengajarkan Quran. Kena selalu ingat, yang mengajarkan Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila kita buat sesuatu dalam keadaan kita nak sangat-sangat, kita jangan terlupa bahawa segala sesuatu ini Allah yang ciptakan, Allah yang ajar, Allah yang didik, Allah yang beri faham. Jadi begitu juga bila kita nak bertaubat, mintalah kepada Allah. Doalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang sentiasa bertaubat. Ajari aku bagaimana untuk bertaubat dengan taubat yang Engkau terima, ya Allah. Ajari aku. Minta merayu dengan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah terima dan Allah beri manfaat. Jangan lupa amalkan pesan Ustazah, paling kurang 100 kali istighfar. Sentiasa minta doa, Allah pandang kita, Allah terima taubat kita. Sentiasa bersegera dalam melakukan taubat, sentiasa meninggalkan kejahatan dan jangan terbelit dengan nafsu kita, nafsu yang jahat, tipu daya iblis, dan sentiasa merasakan rahmat Allah itu sentiasa bersama kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Yati sedang pendengar, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menemui Allah dalam keadaan Allah bersihkan diri kita. Amin. Dan Allah muliakan diri kita. Dan Allah tidak jadikan kita seperti mana tenggelamnya Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Betul lah Ustazah, kan tiada kebaikan terlalu kecil untuk Allah lihat. Dan tiada dosa terlalu besar untuk Allah ampunkan. Jadi setiap orang ada peluang dan juga ada harapan sebenarnya untuk kembali pada Allah SWT dalam keadaan bersih seperti mana yang Ustazah katakan tadi. Yang penting kita kena usahakan. Sebab cara hidup kita dan kualiti hati kita memberi pengaruh kepada kualiti kematian kita nanti. Berhati-hatilah meniti kehidupan kita, insya-Allah. Moga saat mati kita menjadi saat yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ajari aku mencintaimu dalam lelah. Ajari aku mencintaimu dalam duka. Karena jiwa kadang rapuh, bosan, tak setia. Ajari aku mencintaimu. Jalan hitam gelap, langkah diri yang meraba. Jalan hitam gelap, hidup rindukan cahaya. Hadirlah kau dalam sunyi, sentuh dengan cinta. Terangi kalbu sendu yang rindu kepadamu. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati.
takkan pernah mungkin untuk hati kan sempurna mencintaimu sepenuh jiwa. Ha, 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 ha. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami 11.15 pagi. Patutnya dah masanya kita untuk bersama menerusi tadabbur. Tapi insyaAllah kejap lagi kita akan bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman menerusi perkongsian tadabbur. Dan jam pertama tadi telah pun sama-sama kita ikuti rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria untuk sama-sama kita belajar membentuk hati kita menjadi hati yang bertaubat insyaAllah. Bagi anda rakan pendengar, anda boleh ikuti perkongsian siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam ataupun anda boleh saja pergi ke FB IKIM FM, YouTube channel IKIM. Di situ ada video yang telah pun kami kongsikan kepada anda insyaAllah. Dan sekejap lagi kita bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman dah bersedia dan nampaknya kat ujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar untuk tadabbur kita pada minggu ini, tadabbur surah Al-Zalzalah. InsyaAllah kita akan kongsikan kejap lagi. Dengarkan Hasbi Rabbi daripada Siti Nordiana dan juga Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terbentangnya langit luas tak berpenghujung teragung. Ku bayangkan
munajat hamba-Mu, seluruh ragaku ku serah padamu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Ya Muhammad sallallahu. Ku bayangkan lakaran nyanyian memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sahutlah hatiku, munajat hamba-Mu, seluruh ragaku ku serah padamu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Ya Muhammad sallallahu. Ya Allah, Hanya Kaulah penolongku dan sebaik-baik pelindung. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Ya Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Seterusnya kita bersama menerusi rancangan Tadabbur dan Alhamdulillah telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat segmen Tadabbur, tak lain tak bukan Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kesian kalinya Sama-sama, bersama kami Yati. lagi untuk berkongsian menerusi Alhamdulillah. Tadabbur. Kalau minggu lepas kita belajar tentang derap kaki kuda perang dalam surah Al-Adiyat. Mengajar kita tentang pentingnya kita menjaga kehidupan kita. Dan kali ini Ustaz akan bawakan untuk Tadabbur surah Al-Zalzalah. Apa pula ceritanya, insya-Allah Ustaz juga akan perincikan menerusi akronim-akronim, memudahkan lagi kita untuk mengingat, menghafal dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Cumanya awalan ini Ustaz, kita berikan sedikit mukadimah untuk perkongsian Tadabbur surah Al-Zalzalah ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton, para pendengar setia segmen Tadabbur setiap Jumaat di IKIM. Seterusnya Puan Hayati selaku penerbit. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bersama dengan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Ia merupakan surah Makkiyah yang mempunyai 8 ayat. Memang pendek Puan Yati, tetapi sangat menggerunkan kepada mereka yang mampu melakukan tadabbur. Surah ini menceritakan tentang kegoncangan yang akan berlaku pada hari kiamat, kegoncangan yang akan berlaku kepada bumi
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Surah ini memang bermula tentang kegoncangan yang menimpa bumi satu ketika nanti. Dan surah ini berakhir dengan kegoncangan hati. Ketakutan setiap insan yang berdiri di hadapan Tuhan untuk menghadapi hisab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi surah ini memang sudah lebih daripada cukup walaupun ringkas untuk menimbulkan ketakutan kepada kita tentang apa yang bakal menanti di masa hadapan. Kita lihat ya, surah ini menceritakan tentang tidak ada seorang pun manusia bila bumi mengalami az-zalzalah, iaitulah kegoncangan hari kiamat, tak ada manusia akan terkecuali boleh menyelamatkan diri. Tak ada. Kemana pun tempat dia cuba melarikan diri, tiada keselamatan padanya. Semua tempat akan bergoncang. Itu permulaan surah ini, dan semua. Dan penghujung surah ini adalah juga tidak ada manusia terkecuali daripada hisab. Jadi Allah jadikan surah ni, dia punya permulaannya adalah tak ada seorang pun boleh selamat bila aku goncang bumi ni. Kamu nak lari ke mana kalau kamu duduk dekat apartmen? Kamu nak lari ke mana? Walau lari ke gunung tinggi pun, gunung itu pun akan mengalami kegoncangan. Batu-batu besar akan jatuh berguguran daripada atas menghempas sesiapa sahaja yang berada di bawah. Itu permulaan. Tak ada seorang pun boleh menyelamatkan diri. Dan penghujung surah ini adalah tak ada seorang pun yang boleh menyelamatkan diri mereka. Tak ada muka bumi boleh lari. Tak ada bilik kebal mereka boleh bersembunyi daripada Allah bertanya. Soal siasat berlaku. Hari hisab dan neraca mizan, timbangan. Baik, seperti biasa saya akan perincikan satu persatu dan alhamdulillah lah. Ada akronim untuk memudahkan. Kita ada 8 ayat. Jadi akronim kita pun ada 8 ya. Zalzalah. InsyaAllah mudah-mudahan membantulah. InsyaAllah. Z ya. Z. Zalzalah yang menggoncangkan bumi dan menggoncangkan hati. Baik, kita perhatikan terlebih dahulu zalzalah itu bermaksud apa. Ia berasal daripada perkataan zallah, iaitulah satu fenomena di mana kaki kita terketar-ketar, Puan Yati. Tak tahu kenapa bergetar-getar, tak boleh nak berdiri dengan tegak. Kaki ini mengalami satu fenomena, dia tak boleh nak berdiri tegak, tetapi bukan sebab mabuk, bukan sebab ada masalah di otak yang mengawal kaki, bukan masalah pada mana-mana anggota tubuh, tetapi kerana sesuatu berlaku daripada luar. Itu makna zal. Bila zal-zal, ia menggambarkan fenomena kaki kita ni tak boleh nak berdiri tegak akibat daripada faktor luaran, faktor bumi bergoncang untuk tempoh yang begitu lama. Zal-zal, 2 kali itu kan. Bila 2 kali berulang, ia menunjukkan ia berulang. Bila nak berhenti? Maka penggunaan nama zalzalah ditambah pula dengan alif lam ma'rifah az-zalzalah, ia merujuk kepada satu keadaan bumi bergoncang, bumi mengalami gempa bumi yang tiada skala Richter boleh mengukurnya. Bumi tidak pernah bergoncang seperti itu sebelum ini dan bumi tidak akan pernah bergoncang seperti itu selepas itu. Ia adalah satu-satunya kegoncangan yang berlaku yang tidak pernah ada track record sebelumnya, dan ia akan menghantar manusia ke alam kematian, alam akhirat. Bumi akan menjadi seperti tubuh kita yang mungkin tertelan racun ataupun tertelan makanan basi, makanan busuk. Lalu apa berlaku pada perut? Muntahkan. Dia nak muntahkan balik, betul Puan Yati. Dia rasa tak selesa, lalu dia memuntahkan balik apa yang boleh merosakkan tubuhnya yang dah sampai ke dalam perutnya. Macam itulah juga bumi akan berlaku fenomena
di mana dia tidak lagi dapat menahan tubuh orang kafir dan juga amalan-amalan kejahatan. Lalu Allah jadikan hari berkenaan bumi mengalami kegoncangan. Mungkin sesuatu datang daripada atas, menghempap, buf, lalu mengeluarkan isi kandungannya. Iaitulah ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang kedua, tuan-puan sekalian, akhirnya bumi mengeluarkan isinya. Persoalannya adalah, apa yang dikeluarkan oleh bumi? Para ulama menyatakan, ya, ada dua kemungkinan. Pertama sekali, tubuh mayat orang-orang kafir yang seumpama racun kepada perut bumi. Bumi sudah lama menahan, tetapi akhirnya bumi tidak lagi boleh menahan. Kadang termuntah di sana sini. Yang tu berlaku sedikit gempa bumi, sedikit. Tetapi gempa bumi yang sebenar-benarnya adalah apabila bumi sudah tidak dapat menahan lagi, lalu dimuntahkan sepenuhnya di atas permukaan bumi. Ya, aku dah tak tahan. Sebelum ini aku meminta izin daripada Allah untuk menggoncangkan diriku bagi mengeluarkan racun ini. Tapi Allah tidak benarkan. Allah tidak benarkan. Tetapi pada hari berkenaan wa'adinat li rabbiha wa huqqat, Allah memberikan izin. Lalu termuntahlah. Lalu perut bumi mengalami kekosongan kerana semua yang kotor-kotor telah dikeluarkan pada hari kiamat berkenaan. Pendapat yang kedua menyatakan yang akan dikeluarkan daripada muka bumi, isi itu adalah emas, perak, perhiasan, semuanya akan keluar, Puan Yati. Segala kemewahan yang manusia kejar, hari kiamat tu nanti semuanya akan keluar. Semua yang perkara, semua objek yang manusia memang suka, emas, perak. Tapi hari itu, manusia tak beri perhatian langsung. Dah tak bermakna. Tak ada makna. Sepatutnya itulah cara pandang manusia beriman semasa hidup dunia belum kiamat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kita baca suratul Kahf hari ni kan. Sepatutnya tu cara pandang. Harta emas perak ni jangan jadi kelabu mata. Jangan terlalu terkejar-kejar hingga lupa. Maka hari tu Allah Ta'ala buat semuanya tertonjol, terkeluar daripada perut bumi, tapi manusia melarikan diri. Dah tak ada makna semua ni. Sebab kematian akan datang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kita dapat lihat bagaimana ayat yang ketiga, ayat yang keempat, wa qalal insanu ma laha. Manusia bertanya, apa sebenarnya telah berlaku? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Hari itu bumi menyampaikan segala beritanya. Dikatakan para ulama, ayat 3, ayat 4 ini adalah sangkakala yang kedua. Ayat 1, ayat 2 tadi sangkakala yang pertama. Jadi apa bezanya? Sangkakala yang pertama, gempa itu mematikan manusia. Ya. Dan sangkakala yang kedua, manusia mati hidup semula. Lalu tertanya-tanya, waqalal insanu ma laha. Apa benda semua ni? Apa yang telah berlaku? Dalam surah Yasin yang mungkin kita baca juga malam, ma ba'athana min qadina hadha. Siapa bangkitkan kita daripada tidur sekejap, baru nak rehat sekejap. Hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman akhirnya berlaku. Lalu manusia dibawa ke padang hisab. Manusia akan disoal siasat, kulit akan berbicara. Ya, kalau surah Yasin itu tangan akan berkata-kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tetapi menariknya ni, satu-satu surah di dalam Al-Quran menyebut bumi pun akan jadi saksi. Bumi pun akan mendakwa perbuatan manusia adalah surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Setiap inci muka bumi akan mengemukakan minit mesyuarat dan laporan terperinci. Maka berjaga-jaga. Bukan setakat tangan kita akan bercakap. Bukan setakat kulit kita akan bercakap. Surah Fussilat. Tetapi bumi pun akan cakap, Fulan bin Fulan telah melakukan sesuatu. Di atas saya, wahai Tuhan. Ini buktinya. Manusia hari ini boleh buat CCTV.
Manusia hari ini boleh buat drone. Itu manusia makhluk, Allah khaliq. Boleh buat lebih daripada tu. Ya. Orang kata chip-chip tertentu boleh rakam, tidak kelihatan. Allah boleh buat lebih daripada tu. Jadi tuan-puan sekalian, ya, sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Abdullah Ibnu Umar, anak Khalifah Umar, dia bila solat sunat kan Puan Yati, dia akan solat di pelbagai tempat dalam masjid yang sama. Kalau dia solat sunat lah, 2 rakaat di satu tempat, 2 rakaat dia maju ke depan sedikit. Sebab apa? Bila ditanya, beliau kata, aku nak lebih banyak muka bumi menjadi saksi solat sunat yang aku kerjakan, supaya lebih banyak muka bumi menjadi saksi pada perbuatan baik aku lakukan. Subhanallah. Ya. Yang keempat, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dalam bentuk berkumpulan-berkumpulan. Ini satu fakta penting daripada surah ini, iaitulah zahirnya ashtatan. Bila kita keluar daripada kubur, akan berlaku zahirnya kumpulan-kumpulan tertentu. Anda akan nampak liyuraw, anda akan nampak ia berdasarkan amalan, bukan kekeluargaan. Bila kita ditimpa bahaya, yang boleh menenangkan kita adalah ibu bapa kita, yang boleh menenangkan kita adalah adik-beradik kita. Tetapi pada hari berkenaan, anda bangun-bangun sahaja, anda tidak akan bertemu dengan suami, isteri anda, anak tak akan bertemu dengan ayahnya untuk meminta pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tetapi manusia akan bangun dalam kumpulan-kumpulan tertentu dengan ada pemimpin di hadapan. Ashtatan. Para ulama menyatakan, ya, ia merupakan kumpulan-kumpulan yang sama kategori dengan anda berdasarkan amalan di dunia. Semoga Allah golongkan kita daripada golongan yang mana kumpulan itu dipimpin oleh Nabi SAW. Amin ya Allah. Ataupun dipimpin oleh orang yang sentiasa infak, pemurah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ataupun dipimpin oleh mereka yang memberikan tubuhnya, ya, demi perjuangan, seperti Mus'ab bin Umair. Maknanya dalam kumpulan tu, walaupun tidak ada ahli keluarga kita, tetapi mudah-mudahan ada ahli keluarga kita. Amin. Tetapi keluarga tidak ada makna pada waktu itu, kerana Allah bangkitkan ashtatan berdasarkan, ya, kumpulan-kumpulan amalan. Markah berapa kamu dapat di dunia dahulu. Jadi bayangkan, ya, seluruh manusia dari pelbagai zaman, ya, dari pelbagai batch akan berhimpun di satu padang yang sama. Betapa besarnya jumlah manusia berkenaan, tetapi masing-masing kumpulan masing-masing, ya. Di dunia kita pernah buat, ya, masa zaman tak ada COVID, latihan dalam kumpulan, ya, masing-masing dengan kumpulan masing-masing. Hari itu kumpulan tidak boleh ditentukan oleh fasilitator. Kumpulan itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. As-sabiqun, as-sabiqun. Ashabul yamin, ashabul yamin. Ashabul shimal, ashabul shimal. Berdasarkan amalan. Dan apa berlaku bila kumpulan ini telah muncul? Dia akan dibawa menghadap Tuhan. Ya, seumpama, ya, yang berhormat menghadap sultan, kan, tuanku. Inilah fenomena yang akan terjadi. Setiap kita akan berhadapan dengan as-sultan, dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan yang akan menghisap. Jadi yang kelima daripada surah ini adalah Alkitab akan berbicara segala-galanya. Tuan-tuan perhatikan, setiap amalan manusia akan dipertontonkan, diperlihatkan, liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan dengan amalannya. Amalannya akan diperlihat dengan cara apa? Bukan PowerPoint, bukan presentation, bukan dia akan tercatat dalam amalan, dalam buku catatan amal. Alkitab ni, ya, bila kita jumpa perkataan Alkitab, ada 2 maksud Alkitab apabila Al-Quran bercerita mengenainya. Yang pertama sekali, Alkitab sudah pasti Al-Quran.
Al-Quran yang kita baca. Ya, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Alkitab juga di dalam Al-Quran ada maksud yang kedua, iaitulah buku catatan amalan. Tercatat di dalamnya segala perkara yang tiada perubahan kepadanya. Menarik ya, surah sebelum Az-Zalzalah, ya, yang kita akan kupas minggu hadapan, namanya adalah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah cerita pasal Alkitab yang pertama tadi. Ya, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Alkitab yang mesti dibaca di dunia untuk petunjuk dan keselamatan di akhirat. Alkitab kedua akan muncul. Jadi nak katanya, Alkitab yang kedua ni, buku catatan amal yang kita akan baca di hari akhirat, di padang mahsyar, ditentukan oleh Alkitab yang pertama. Sejauh mana kita memahami dan membaca dengan baik segala petunjuk yang Tuhan berikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut liyurau a'malahum, ya. Kata Syed Qutb rahimahullah, seseorang yang diperlihatkan segala inci amalan di dalam Alkitab, dia akan menanggung akibat yang lebih teruk daripada azab itu sendiri pada waktu itu. Dia akan merasakan satu perasaan yang tak pernah dialami, penyesalan, kesedihan, duka cita. Hari ini orang menyebut sebagai stres, depres, yang amat sangat dia merasakan. Itulah azab yang paling teruk, iaitulah bila dia melihat segala perbuatannya ada catatan dengan terperinci. Alkitab telah berbicara segala-galanya. Tetapi sebenarnya itu hanya permulaan perjalanan. Itu hanya permulaan perjalanan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadira. Suratul Kahf kita baca hari ini ada cerita itu. Orang-orang kafir akan terkejut, buku apakah ini, segala sesuatu tercatat di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala akan tanya soalan. Kepada apa tercatat dalam buku amalan berkenaan? Ya, Allah akan tanya sebagai pembuktian, benarkah kamu berada di lokasi kejadian? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan akan dijawab oleh lidah kita. Allah bertanya, ya, wa idza mau'udatu su'ilat, contohnya bagi perempuan, ya, yang menjadi mangsa akan ditanya, mereka akan jawab. Tetapi yang kafir, si penjenayah, pembunuh ini akan ditanya juga, tetapi akan jawab bukan lidah mereka, tetapi tangan mereka, kulit mereka, dan bumi pun akan berkata. Setiap zarah perbuatan manusia, setiap zarah menjadi isu besar surah Az-Zalzalah. Ya, ataupun faedah yang ke-6, kita belajar daripada surah ini kerana Allah sebut sebesar zarah, maka luruskan niatmu dalam setiap amalan. Niat ni penting kerana ia juga akan dihitung, dikira. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqishal hisaba yahlik. Barang siapa yang Allah tanya setiap inci amalan, setiap waktu, setiap detik, dia hancur sebenarnya. Sebab apa? Bayangkan berapa lama dia akan berdiri. Bayangkan berapa lama tempoh siasatan akan berlaku. Dia akan mengalami kepenatan, tidak cukup rehat hanya kerana disoal, disiasat oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang kerap kali pergi ke balai polis untuk disoal, disiasat pun dah boleh rasa penat. Ini kan pula siasatan di hari akhirat. Sebab Allah tanya in details. Allah nak menegakkan keadilan. Allah nak buktikan kamu yang memilih kemaksiatan. Bukan kerana ditentukan, ditakdirkan Tuhan. No, stop blame the God. Stop blaming others. Blame yourself. You choose to do that. Kamu yang memilih untuk melakukan perbuatan sedemikian. Ingat ya, sebesar zarah ni bermaksud anda tak nampak. Anda tak nampak. Satu orang yang solat, anda nampak solat, tapi apa sebesar zarah pada solat? Motif dia solat. Niat dia solat. Maka tolong ya, luruskan niat kita apabila kita melakukan sesuatu amalan. Kerana
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, seseorang yang solatnya hanya solat fardu je, dia tak solat sunat pun. Dia solat fardu je, Allah paparkan dalam buku catatan amal. Tetapi bila dilihat kolom seterusnya, dia melakukan kerana Allah. Fasalli li rabbik. Dia melakukan kerana Allah. Walaupun solat fardu je, tetapi dia mendapat ganjaran. Tetapi ada orang solat banyak. Tetapi di kolom seterusnya, dia panggil kolom motif ni, kolom sebesar zarah ni, sangat kelihatan dia melakukan dengan tujuan riak. Jadi, kesudahan yang buruk akan menanti dia. Allah tanya sampai ke detail itu. Ya. Sikit lagi yang ketujuh, tuan-puan sekalian. Ya, kita simpulkan. Ya, dengan dua kesimpulan A dan H. Ni semua kesimpulan je kepada surah ini. Akhirnya terjawab segala keraguan orang-orang kafir sepanjang zaman dalam hanya satu surah. Tahukah tuan-tuan puan-puan sekalian, orang kafir akan tanya 3 soalan saja sepanjang zaman. Mereka akan ada masalah pada 3 perkara. Pertama sekali, ya, betul ke alam ni akan hancur? Tipu lah. Manusia mati tu kita percaya. Tapi alam ni okey apa kita tengok? Berjalan elok je. Satu, surah ni jawab, bumi akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi akan hancur. Jangan kata alam ni tak akan hancur. Yang kedua, orang kafir tak akan percaya setiap perbuatan ada catatan. Mana ada? Tipulah. Ini zaman dulu. Zaman sekarang kita makin percaya. Kerana teknologi seperti YouTube, orang boleh rakam. Tiap intro orang boleh rakam dengan phone sekarang. Itu manusia. Jadi, dakwah ini telah terbatal di mana surah ini merakamkan sebesar zarah akan tercatat. Dan akhir sekali orang kafir zaman berzaman akan berkata, kalau berlaku pun hari itu nanti, ya, Tuhan kami akan memberikan syafaat. No. Surah ini menjawab dengan jelas, tidak ada yang boleh memberikan perlindungan kepada kamu melainkan amalan kamu sahaja pada waktu itu. Tak ada peguam bela, tak ada apa-apa. Allah sahaja boleh membantu dan Allah hanya bantu orang yang beriman. Akhir sekali, hujah yang ringkas, ya. Surah ini kita dapat lihat ringkas saja Puan Yati. Hujahnya ringkas saja. Ya, 8 ayat sahaja tetapi bernas. Ya, para ulama menyatakan, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam Al-Quran inilah ayat yang paling ahkam, yang paling clear tentang tujuan hidup. Seorang tabi'in juga berkata, aku mengharapkan ada satu surah yang sudah tidak menyebabkan aku berpaling kepada surah-surah yang lain. Ini kata Sa'sa'ah, ya, seorang tabi'in yang menyatakan itulah surah Az-Zalzalah. Sesiapa membacanya sudah cukup untuk dia tahu apa destinasinya, apa tujuan hidupnya. Dan akhir sekali Ka'ab al-Ahbar menyatakan, inilah surah yang di dalamnya tidak terkandung di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Tak ada dalam kitab terdahulu, ya, apa yang disebut dalam surah Az-Zalzalah. Kerana Al-Quran dia menyebut dengan terperinci tentang kegoncangan kiamat Az-Zalzalah berkenaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dia ringkas tapi sangat padat Ustaz. Macam Ustaz kata dia kan, ringkas tapi isinya sangat berat sebenarnya untuk sama-sama kita perhati, betul-betul teliti. Sebut Az-Zalzalah bukan sekadar bumi yang bergoncang. Yang betul lah Ustaz, memang hati-hati. Ustaz sebut Zalzalah tu pun semua orang tersentak Ustaz. Masya Allah, dengan hati-hati sekali. Masya Allah. Kita sampai hujung Ustaz. Mungkin di hujung ni sedikitlah kesimpulan daripada Ustaz untuk sama-sama kita bawakan surah Az-Zalzalah ini hidup dalam kehidupan kita Ustaz. Silakan. Sebagai kesimpulan yang pertama, di mana pun bumi anda pijak, di situ bumi menjadi saksi amalan anda. Anda tidak boleh bersembunyi daripada, ya, Tuhan. Bumi menjalankan perintah untuk merakam dan mengabadikan perbuatan anda. Kalau nak buat maksiat, larilah daripada bumi. Yang kedua, ya, pelihara niat kita pada setiap amalan yang dikerjakan. Kerana Allah Ta'ala tidak hanya akan mendedahkan amalan, Allah Ta'ala akan mendedahkan motif pada setiap amalan. Kalau kita infak, pelihara niat kita daripada niat yang menyeleweng. Ya, jadi itulah kesimpulan kita dapat daripada surah Az-Zalzalah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi untuk tadabbur surah Al-Bayyinah. InsyaAllah untuk sambungan daripada surah tadabbur kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نبي الله مرحبا يا شفيع الله مرحبا يا نور العين مرحبا يا حبيب مرحبا 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 يا نور العين مرحبا يا خاتم الأنبياء مرحبا 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 مرحبا
menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ni kan perbanyakkanlah, berlipatkan, digandakanlah. Moga-moga asbab daripada itu Allah kurniakan kita kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nantinya juga, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, tadi kita pun sama-sama kita ikuti perkongsian rancangan Tadabbur Surah Al-Zalzalah bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Masya-Allah, supaya kita lebih lagi memahami ayat tersebut, bukan sekadar baca di bibir tapi terasa sampai ke hati, insya-Allah menggoncangkan hati-hati kita. Apapun, untuk sahabat pendengar yang terlepas dengar, anda boleh ikuti perkongsiannya. Kita ada di podcast IKIM. Kita juga ada siaran ulangannya nanti pada hari Ahad pukul 6.30 pagi. Juga anda boleh kembali ke FB ataupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada perkongsian videonya untuk anda tonton kembali, dan juga tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi bila membaca Al-Quran, bukan sekadar mushaf itu saja yang ditatap, tapi dia meresap sampai ke dalam dada, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, bila cakap tentang Al-Quran ni, banyak perkara-perkara yang bila kita baca, kita tahu, kita faham, dia akan menjadikan kita lebih kagum kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, insya-Allah. Nah, cerita tentang kagum, nanti pukul 12.15 tengah hari kita bakal bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Azam Baharudin, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Nak cerita tentang kagum ni, belum cukup kagumkah kita memahami erti awesome yang sebenarnya? Itu tajuk yang bakal kita kongsikan untuk anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan pastinya juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita berhenti rehat seketika, kita beri laluan kepada berita IKIM jam 12 tengah hari bersama dengan rakan setugas di unit berita Hajah Maslina Alias. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bersamakan saya Nur Hayati Paradi. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama, iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan, dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Satu daripada saranan penting dalam menangani COVID-19 ialah penjarakan fizikal. Prinsip asasnya ada ditekankan menerusi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengesyorkan supaya seseorang itu berada jauh daripada pembawa penyakit berbahaya dan berjangkit. Mafhum hadis tersebut, tidak boleh menjangkitkan penyakit, tidak boleh membuat ramalan buruk, tidak boleh percaya sial burung hantu dan tidak boleh percaya sial bulan Safar, dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Saranan Nabi Muhammad SAW supaya larilah daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa membawa pengertian supaya kita menjauhkan diri daripada pembawa penyakit berjangkit. Maka semangat ini boleh diterjemahkan kepada penjarakan fizikal bagi membantu mengurangkan kemungkinan dijangkiti apabila berada di tempat awam atau di tempat kerja terutamanya. Ironinya, virus yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan ramai berasa tidak terancam kerana virus ini tidak kelihatan. Namun,
Andai kata virus dapat dilihat seperti kita melihat singa, pasti ramai yang akan menjauhkan diri daripadanya. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Para pendengar setia Radio IKIM, kini anda boleh mendapatkan barangan cenderamata eksklusif dari IKIM khas untuk anda seperti t-shirt IKIM, shawl, tudung pashmina, topi, payung silver coded, sejadah dan banyak lagi. Sila lari laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan juga boleh didapati melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mastina Alias dalam berita IKIM. Raja-Raja Melayu dijadual mengadakan pertemuan di Istana Negara hari ini bagi membincangkan isu semasa negara, khususnya berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-9. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu itu